Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, hari ini sebenarnya kita baru dapat satu berita baru dalam market di mana kita melihat pembelian saham oleh Elon Musk. Elon Musk beli Twitter. So jadi apa signifikan pembelian Twitter ni dan apa implikasi dia kepada kita orang di luar sana dan bagaimana kita nak faham situasi dalam Twitter ni dan macam mana kita boleh capitalize on benda ni lah. Okay, so tonton video ni sampai habis dan kita akan lihat beberapa elemen penting yang boleh digunakan dalam pasaran saham. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni kita akan lihat tentang isu Elon Musk dan Twitter. Okay, Elon Musk baru je announce dia akan beli Twitter dan dia dah confirm dah pun dia memang akan beli Twitter pada harga yang dalam around 44 billion I think, sebab saya tengok dekat sini dalam 44 billion. So jadi bila situ dengan 44 billion deal lah to purchase the company. So dia sekarang ni the biggest shareholder dan dia dah memang beli keseluruhan dia memang memiliki lah Twitter tu, the major shareholder lah dalam Twitter tu. So dia boleh dictate lah arah Twitter tu. So jadi kenapa benda ni menjadi satu cerita yang besar dan cerita yang menarik? Sebab apa? Sebab kita kena faham tau, Elon Musk dengan Twitter ni bukanlah satu benda yang asing lagi lah. Elon Musk menggunakan Twitter ni untuk banyak perkara yang memang kita kata dia pertahankan, yang kadang-kadang hanya seorang billionaire je boleh buat lah berbanding dengan kita lah. Contohnya, dia pernah buat lawak tentang Tesla. I think dia buat apa ni nama dia? Dia buat lawak tentang marijuana. Okay, marijuana dan apa semua tu. Dia buat satu tweet sahaja yang menyebabkan dia disiasat oleh SEC. Okay, dia buat satu Twitter dan dia disiasat oleh badan penguasa di US kerana dia boleh mengganggu saham syarikat dia. So hanya satu tweet di Twitter. Okay, Elon Musk punya Twitter lah. Dan lagi satu, bayangkan dia hari tu ketika tengah kita panggil apa ni nama dia, crypto bull run hari tu, dia buat tweet tentang barang-barang tentang Dogecoin ni. Bayangkan Dogecoin naik berlipat kali ganda, ada jadi millionaire disebabkan oleh tweet Elon Musk tersebut. So jadi kita kena faham betapa powerfulnya Twitter dan Elon Musk. Okay, so dengan tweet Elon Musk tu sendiri, dia dah mampu untuk menjadikan harga saham Twitter dengan tweet Elon Musk je mampu menaikkan Dogecoin ke ataupun harga saham naik atau turun. Bayangkan betapa kuatnya tweet Elon Musk tersebut lah. Okay, dan dia, okay, ambil contoh ini, okay, ambil contoh, ini adalah saham Twitter kita boleh tengok berlaku reversal, kena downtrend, saham tengah downtrend ni, berlaku reversal bila dia nak ownership saja. Bila Elon Musk kata dia nak beli, dia nak pegang, so benda ni berlaku. So benda ni kita kena faham yang Elon Musk pengaruh dia sangat kuat dan dia boleh mempengaruhi saham sesebuah syarikat tu dengan satu kadar yang sangat hebat, sangat drastik dan sangat berbeza lah. Itulah pengaruh orang yang paling kaya di dalam dunia lah. Currently dia yang paling kaya lah. Okay, so banyak kita boleh tengok dalam berita. Contoh kita tengok berapa berita lagi yang mengatakan Jack Dorsey, ini CEO Twitter, mengatakan solution kepada Twitter. Okay, so benda-benda ni adalah satu benda yang kita panggil elemen-elemen dalam company ataupun dalam bisnes yang kita kena faham. Pemilikan syarikat bukan hanya boleh dibuat melalui cara pembelian saham dekat open market ataupun beli melalui bursa saja. Kita boleh buat pembelian saham melalui private acquisition, di mana kita boleh pergi ke syarikat tersebut, kita cakap, oh saya nak beli saham syarikat tuan. Okay, saya dah faham
untuk pembelian saham dalam Malaysia, even dekat US ke dekat Malaysia pun kita kena faham, bukan hanya boleh dilakukan melalui kata kena beli menerusi bursa ke ataupun kena beli platform ke, tak. Kalau kita ada duit yang banyak, kita nak beli saham melalui private acquisition sendiri pun tak ada masalah. Cuma kita kena pastikan kita mempunyai duit yang banyak untuk menjadi major shareholder lah. Okey, jadi apa yang menariknya tentang isu Elon Musk ni ialah ramai orang mengatakan bahawa langkah Elon Musk membeli Twitter ni adalah satu pembukaan baru, new opening bagi tech industry. Dan sebab tech industry is going for a liberation. Okay, pembebasan daripada apa pembebasan tu saya tak boleh nak komen lah. Tapi pembelian Elon Musk ni orang katakan ialah pembebasan kepada tech industry ni untuk grow even bigger lah. Dan tuan-tuan kena faham tuan-tuan kena jelas, kena tahu benda ni yang Elon Musk dengan Mark Zuckerberg, diorang bukan kawan. Okay, so sekarang ni Mark Zuckerberg dan Elon Musk, setiap seorang daripada mereka ada memegang social media yang paling besar di dalam platform di dunia ini. So jadi kita boleh tengok bagaimana progresnya, progress diorang ni nak progress ke depan. So kita harap yang terbaik. Dan tuan-tuan dan perempuan, andai kata ada apa-apa masalah tentang pelaburan dan perlukan pendapat ataupun perlukan perbincangan tentang pelaburan, boleh tekan link di bawah dan hubungi saya, dan saya akan bantu tuan-tuan dan perempuan dalam menjalankan pelaburan tuan-tuan dan perempuan. Sekian, terima kasih.